Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya, taufik dan hidayahnya. Maka dapat kita sama-sama lagi pada kali ini bersama saya USA Ustaz Saiful Azlan dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Kali ini kita akan masuk kepada pelajaran 12 unit 1 iaitu di bawah tajuk perkahwinan. Tajuk ini merupakan tajuk yang agak panjang, banyak maklumat yang perlu dipelajari. Maka Ustaz bahagikan tajuk ini kepada 3 bahagian. Video kali ini adalah merupakan video bahagian pertama, yang mana pada bahagian pertama ini kita akan bercerita berkaitan dengan iaitu mengetahui maksud dan hukum perkahwinan. Kedua, mempelajari hikmah di sebalik perkahwinan, apa tujuan dia. Dan yang ketiganya mempelajari golongan wanita yang haram dikahwini. Begitu juga kalau kita nisbahkan kepada wanita atau perempuan, maka golongan lelaki yang haram dikahwini. Seterusnya menjawab soalan di bahagian deskripsi bagi memantapkan lagi kefahaman berkaitan dengan tajuk-tajuk yang kita pelajari. Kita teruskan kepada perbincangan berkaitan dengan perkahwinan. Perkahwinan maksudnya ialah akad. Akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan menurut hukum syarak. Jadi perkahwinan ini adalah merupakan satu akad. Satu perjanjian, seolah-olah satu perjanjian di antara suami, yang mana suami yang mengambil tanggungjawab tersebut, menggalas tanggungjawab daripada wali yang memberikan ataupun wali yang akan mengakadkan nikah tersebut. Bila mana ia diterima, bila mana ia diterima dan akad itu sah, maka akad itu menjadikan persetubuhan di antara lelaki dengan perempuan yang dulunya haram menjadi halal mengikut panduan hukum syarak. Dalilnya Allah SWT menyatakan bahawa A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Maksudnya, dan kahwinilah al-ayama yang belum berkahwin. Kita panggil orang bujang ke apakah yang belum berkahwin di kalangan kamu. Tak kira lah al-ayama tu, walaupun perintah itu nampak ke arah perintah kepada lelaki untuk berkahwin dengan perempuan, tapi ia juga memberi makna perempuan jika nak berkahwin dengan lelaki pun kahwinilah yang sedemikian yang masih belum lagi berkahwin. Contohnya, ini bukan suruhan wajib, ini macam satu cadangan, seolah-olah satu cadangan daripada Allah SWT. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan juga orang-orang soleh dari kalangan hamba kamu, yang dari kalangan lelaki, wa imaikum, dan juga hamba-hamba perempuan. Baik, hukum perkahwinan. Oleh kerana hukum syarak ini ada 5 hukum syarak, maka perkahwinan juga ada 5 hukum mengikut situasi seorang itu. Yang pertamanya kita ambil iaitu hukum harus. Apabila tiada desakan atau halangan untuk berkahwin, seorang lelaki itu tiada desakan, tiada halangan untuk dia berkahwin, maka harus baginya berkahwin. Manakala hukum sunat pula, apabila seorang itu mempunyai keinginan untuk berkahwin dan mampu menyediakan nafkah zahir dan batin. Dia mampu, dia ada keinginan, maka orang ini sunat baginya untuk berkahwin. Yang ketiga, hukum wajib. Iaitu apabila seorang itu bimbang akan terjerumus ke dalam maksiat sekiranya tidak berkahwin, dan dia pula mampu menyediakan nafkah zahir dan batin. Dia bimbang, takut nanti dia terjerumus kepada zina. Sedangkan dia ni merupakan orang yang mampu, ada harta, boleh memberikan nafkah kepada isterinya. Tak kira lah dia sudah zahir atau batin, maka orang ini wajib baginya untuk berkahwin bagi menjaga agamanya. Yang seterusnya ialah makruh. Makruh mana mempunyai keinginan nak berkahwin tapi tidak mampu menyediakan nafkah. Ini contoh siapa ni? Contoh para pelajar lah. Ada keinginan sebagai mungkin nak berkahwin,
ada girlfriend dah. Macam nak berkahwin dah. Tapi hukumnya makruh berkahwin. Kerana apa? Kerana tak mampu lagi. Belanja duit sekolah dia pun masih lagi ditanggung oleh ibu bapa. Okey. Hukum yang terakhir adalah hukum haram. Ya, jika ia bertujuan untuk menzalimi atau memudaratkan pasangan. Ataupun dia yakin jika dia berkahwin, dia akan menzalimi atau memudaratkan pasangannya. Terus kita lihat kepada hikmah perkahwinan. Satu, memenuhi tuntutan batin yang merupakan fitrah manusia. Allah SWT jadikan pada diri manusia ini dia ada dah perasaan. Perasaan lelaki suka pada perempuan, perempuan suka pada lelaki. Perasaan itu perlu ditunaikan bila tiba masanya, maka perasaan itu perlu ditunaikan. Ia sebahagian daripada fitrah yang telah pun dijadikan oleh Allah SWT pada diri manusia. Jadi dengan perkahwinan, maka tuntutan batin yang merupakan fitrah manusia tadi dapat ditunaikan. Yang kedua, memelihara diri daripada keruntuhan akhlak. Kita lihat orang yang tidak berkahwin tetapi mempunyai keinginan nafsu yang tinggi, maka mereka tidak ubah seperti kehidupan binatang-binatang yang tidak tahu halal dan juga haram. Okay. Yang ketiga, memelihara keturunan yang baik untuk generasi akan datang. Boleh jaga keturunan kerana dengan perkahwinan tadi berlakunya hubungan yang sah, lahirnya anak-anak yang dikira sah, yang ada bapa, ada ibu secara perundangannya, sama yang diiktiraf oleh Islam, maka anak-anak ini akan lahir dikira sebagai suatu generasi yang baik, yang mempunyai ibu bapa, yang mempunyai penjaga dia, yang mampu untuk mendidik dia dengan baik. Manakala jika seorang anak itu lahir dari kalangan anak luar nikah, dari kalangan anak-anak yang tidak sah taraf, dibimbangi anak-anak ini menjadi keturunan yang tidak baik, keturunan yang nantinya dipandang rendah oleh masyarakat, dan ianya menjadi suatu penghinaan pada diri mereka. Yang keempat, mewujudkan ketenangan jiwa melalui hubungan cinta yang halal. Oleh kerana fitrah manusia ingin berkasih sayang, maka bila mana mereka dapat berhubung di antara satu sama lain, lelaki dan juga perempuan dalam kalangan suami isteri ini, maka ianya akan mewujudkan ketenangan jiwa, akan menjadikan mereka lebih tenang untuk melalui kehidupan di atas muka dunia ini. Yang kelima, menghindar perbuatan seks bebas yang boleh menyebabkan penyakit. Perbuatan seks secara bebas ini, khususnya bertukar-tukar pasangan ini, boleh menyebabkan penyakit, boleh menyebabkan adanya satu penyakit yang sangat berbahaya, yang kita katakan, yang kita namakan dia sebagai AIDS. Yang kesan daripada hubungan bebas, hubungan seks bebas di antara lelaki dan perempuan pada hari ini. Seterusnya, menjalinkan hubungan persaudaraan antara pihak suami dan isteri. Bila mana berkahwin, dua keluarga telah pun berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Dua keluarga yang dulunya tidak mengenali, sekarang mereka ibarat satu keluarga yang boleh bekerjasama dan bantu-membantu di antara satu sama lain. Ini di antara hikmah bagi perkahwinan yang sedang kita pelajari ini. Seterusnya kita lihat wanita yang haram dikahwini. Okey. Wanita yang haram dikahwini, kita bahagikan kepada pengharaman itu kepada dua bahagian. Haram selama-lamanya dan haram sementara. Haram selama-lamanya dan juga haram sementara. Haram selama-lamanya dia ada tiga bahagian. Keturunan, penyusuan, persemendaan. Okey. Kita akan lihat satu persatu, iaitu haram selama-lamanya, itu dari sudut keturunan. Dari sudut keturunan, haram selama-lamanya ialah ibu. Ibu. Yang keduanya nenek dan ke atas. Ibu, nenek dan juga ke atas. Tak kiralah nenek ni ibu kepada ibu atau ibu kepada ayah, semua kita panggil sebagai nenek, dan ke atas, naik atas. Apa makna ke atas? Mak kepada nenek, atau atas lagi mak kepada yang atas lagi, tu semua dipanggil dan ke atas. Yang ketiganya anak perempuan. Anak perempuan, semua ni anak perempuan adalah merupakan
dari sudut keturunan dan haram dikahwini selama-lamanya. Tak boleh ayah kahwin dengan anak perempuannya. Kan tak logik tu. Okey. Bawah pada anak perempuan, cucu perempuan. Tengok ni. Cucu perempuan. Atau kadang-kadang dalam kitab disebutkan anak perempuan dan ke bawah. Maknanya cucu, cici ke bawah. Okey. Seterusnya ialah adik-beradik perempuan seibu sebapa. Adik-beradik perempuan seibu sebapa, seibu dan sebapa. Adik-beradik perempuan seibu sebapa ni macam mana? Iaitu adik-beradik perempuan memang mak dia, ayah dia sama dengan kita. Okey, seibu sebapa, duduk sebumbuk contohnya. Okey, kalau sebapa macam seibu macam mana? Ibu ni mungkin sebelum berkahwin dengan ayah kita, dia dah berkahwin dulu, dah ada anak. Jadi anak-anak ibu sebelum daripada tu dia panggil sebagai anak adik-beradik seibu. Ataupun ibu ni dah bercerai dengan ayah, ibu kahwin lain, dapat adik baru. Maka adik baru tu dia panggil adik-beradik seibu. Adik-beradik sebapa pula? Adik-beradik sebapa iaitu ayah kahwin lain, ada anak dengan mak lain. Maka adik-beradik tu dia panggil sebagai adik-beradik sebapa. Tu. Kalau faham sini nanti bahagian lain nanti senang untuk sama-sama kita faham. Seterusnya, adik perempuan daripada adik-beradik lelaki. Okey, adik perempuan, anak perempuan, bukan, maafkan Ustaz, anak perempuan daripada adik-beradik lelaki. Adik-beradik perempuan. Okey, sama ada anak perempuan tu daripada adik-beradik kita yang lelaki ataupun anak kepada adik-beradik kita yang perempuan. Maka semua ini adalah merupakan mahram yang haram dikahwini. Sama ada seibu sebapa, seibu dan sebapa. Okey. Jadi ini adalah merupakan perempuan-perempuan yang haram dikahwini, termasuk juga ibu saudara. Siapa ibu saudara? Adik-beradik adik-beradik ibu atau adik-beradik ayah. Okey, ni dari kalangan perempuan. Ni dipanggil ibu saudara dan juga nenek saudara. Siapa nenek saudara? Ini adik-beradik atuk. Sebelah mak atau sebelah ayah, adik-beradik atuk kita panggil sebagai ibu saudara. Tuan-tuan pelajar sekalian, bila disebutkan di sini bahawa perempuan yang haram dikahwini ini nisbah kepada lelaki. Kalau dinisbahkan kepada perempuan, maka terbalikkan. Ayah, atuk dan ke atas, anak lelaki, cucu lelaki. Ini semua tukar jadi lelaki. Kalau dinisbahkan kepada perempuan, haram berkahwin dengan siapa? Dengan sebaliknya daripada yang ada dalam slide ini. Baik. Kita lihat pula haram selama-lamanya dari sudut penyusuan. Untuk mudah fahamnya, Ustaz nak sebutkan terlebih dahulu, penyusuan ini pengharamannya dari sudut nama siapa yang diharamkan sama dengan keturunan. Cuma kita tukar je jadi susuan. Contoh, siapa yang haram dikahwin ni? Ibu susuan. Kedua, tadi ibu, ni ibu susuan. Kemudian yang kedua, ibu kepada ibu susuan dan ke atas. Tengok, ibu kepada ibu susuan. Kalau tadi kita kata nenek, okay, sekarang ni kita tambah je susuan. Kemudian, yang ketiga, ibu kepada suami ibu susuan dan ke atas. Ibu kepada suami ibu susuan dan ke atas. Okay. Kemudian, anak kepada ibu susuan. Anak kepada ibu susuan, kalau anak kepada ibu, memang adik-beradik kita. Kan? Ini sama. Dan seterusnya ialah adik-beradik susuan. Kenapa berbeza? Ini dia nak cerita secara ringkas. Kalau sekiranya kalau sekiranya ayah susuan itu ada anak lain dengan ibu-ibu lain, dia berkahwin lebih dari satu, maka anak-anak dia juga termasuk dalam kalangan adik-beradik susuan. Baik. Kemudian anak saudara dari adik-beradik susuan, anak kepada ibu susuan, adik-beradik susuan. Mereka ni kalau ada anak, semuanya ini dipanggil anak saudara daripada adik-beradik susuan. Haram dikahwini. Seterusnya adik-beradik ibu susuan. Adik-beradik ibu susuan. Ini yang kita kata dalam dalam bab keturunan tadi kita kata ibu saudara. Ni adik-beradik ibu susuan. Kemudian adik-beradik suami ibu susuan. Juga kedua-dua ni kita sebutkan dalam bab keturunan sebagai ibu saudara, sama ada sebelah ayah atau sebelah ibu. Jadi sebenarnya berkaitan dengan penyusuan ini,
diharamkan berkahwin sama dengan keturunan, cuma cara kita sebut tu je. Cara kita kira je yang berbeza, iaitu kita letakkan susuan pada setiap kategori yang kita sebutkan ini. Haram selama-lamanya dari sudut persemendaan. Okey, apa dia persemendaan ni? Kerana perkahwinan. Okey. Jadi yang pertama, apabila ayah berkahwin dengan seorang perempuan, maka orang itu kita namakan sebagai ibu tiri. Ibu tiri haram dikahwini. Kenapa haram dikahwini? Kerana ayah dah kahwin dengan dia. Jadi ini yang pertama. Persemendaan yang pertama, ibu tiri dan ke atas. Okey. Kemudian, yang kedua, Ustaz nak ambil yang bawah dulu. Ibu mertua. Ibu mertua, iaitu bila mana seorang itu berkahwin dengan seorang perempuan, ibu kepada isterinya dipanggil sebagai ibu mertua. Ibu mertua akan kekal haram dikahwini sampai bila-bila. Walaupun isteri yang kita kahwin tu dah mati dah. Dah meninggal dunia dah isteri kita tu. Tapi ibu mertua tetap jadi ibu mertua. Dia tidak akan jadi bekas ibu mertua. Tak. Dia kekal menjadi ibu mertua sampai bila-bila, haram dikahwini sampai bila-bila, bersentuh tak batal wuduk sampai bila-bila. Kenapa? Kerana dia adalah ibu mertua kita. Seterusnya, kita lihat menantu perempuan dan ke bawah. Seorang tu dia dah ada keluarga besar, anak lelaki dia dah besar, maka anak lelaki dia berkahwin, dia ada menantu. Menantu itu haram dikahwini oleh bapanya. Haram dikahwini oleh bapa mertuanya, bersentuh dengan bapa mertuanya, tak batal wuduk, orang besar boleh bersalam, tak ada masalah, tidak haram dari sudut persentuhan di antara menantu dengan mertua. Kenapa? Kerana dia dah jadi keluarga dia, dah jadi haram dari sudut persemendaan. Okey. Haram itu makna apa? Haram dikahwini. Makna dia jadi seperti mahram. Yang terakhir, Ustaz sengaja akhirkan ini kerana dia ada huraian yang lebih sedikit. Anak tiri apabila ibunya telah disetubuhi. Apabila seorang itu berkahwin dengan seorang janda yang ada anak, maka bila mana telah pun selesai akad nikah, anak kepada perempuan itu belum menjadi anak tirinya. Maksudnya, anak kepada perempuan itu belum jadi mahramnya. Kalau bersentuh dengan anak tiri dia tu, yang anak kepada perempuan itu boleh batal wuduk pada ketika itu. Akan tetapi apabila si ibu itu yang baru dikahwini telah disetubuhi, maka anak-anak tiri itu, anak-anak bagi si ibu yang baru dikahwini, yang telah disetubuhi itu, terus naik taraf menjadi anak tiri kepada suami. Okey, faham ya? Sekali lagi Ustaz ceritakan, apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan yang telah ada anak, bila mana dah selesai kahwin, anak-anak bagi perempuan itu belum jadi anak tiri. Tetapi bila dia jadi anak tiri, apabila dia telah bersetubuh dengan ibu bagi anak-anak tadi, maka anak-anak tadi terus menjadi anak tirinya, jadi mahram baginya, tidak boleh berkahwin dengan anak tiri tersebut sampai bila-bila. Okey, Ustaz buat contoh macam ni. Kalau sekiranya dia telah berkahwin dengan seorang perempuan, tiba-tiba dia nampak anak perempuan itu merupakan kekasihnya yang dulu. Dia duk cari lama dah, baru jumpa. Jadi oleh kerana dia nak berkahwin dengan kasih lamanya tadi, dia pun terus menceraikan isteri yang baru dikahwininya itu, iaitu ibu kepada perempuan itu. Maka hukumnya dia boleh berkahwin dengan anak kepada perempuan yang baru diceraikan itu. Kenapa? Kerana dia baru berkahwin, tapi dia belum bersetubuh dengan si ibu tadi. Anak tadi belum menjadi haram baginya untuk dikahwini. Okey, harap penjelasan ringkas itu dapat difahami. Haram sementara, iaitu pertamanya, perempuan yang ada hubungan nasab dengan isteri dalam satu masa. Jika seorang itu adik-beradik, contohnya ada hubungan adik-beradik, tak boleh dikahwini serentak. Tak boleh nak jadikan kakak isteri pertama, adik isteri kedua, tak boleh. Anak saudara isteri pertama, mak saudara isteri kedua, tak boleh. Ni dia panggil perempuan yang ada hubungan nasab. Tak boleh dikahwini dalam satu masa. Tapi kalau seorang telah meninggal dunia contohnya,
ataupun seorang itu telah diceraikan, tamat tempoh iddahnya, maka barulah boleh seorang lagi diambil menjadi sebagai isterinya. Ini memang maksud haram sementara je. Sementara dia masih berhubung atau masih lagi menjadi isteri, menjadi suami kepada perempuan itu, tak bolehlah dia kahwin dengan keluarganya yang lain. Tapi kalau dah tak jadi isteri dia, bolehlah dia berkahwin. Banyak kes di kalangan masyarakat kita, berkahwin dengan kakak, kakak meninggal dunia, kemudian selepas tu berkahwin pula dengan si adik pada kakak yang telah meninggal dunia tadi. Okey. Yang kedua, isteri orang. Haram kahwin dengan isteri orang. Sampai bila? Sampai isteri orang itu diceraikan, tamat tempoh iddah, maka boleh kahwin dengan isteri orang itu. Kerana pada ketika itu, dia tidak lagi dikira sebagai isteri orang. Kemudian, perempuan musyrik sehingga masuk Islam. Dia kafir musyrik. Bila mana masa tu tak boleh kahwin dengan. Bila dia masuk Islam, boleh. Kan sementara je tu. Yang keempat, isteri yang telah ditalak 3. Isteri yang telah diceraikan talak 3 ni tak boleh dirujuk, tak boleh diangkat semula, tak boleh dibuat angkat nikah semula yang baru. Kecuali ada syarat. Apa syaratnya? Sebelum dia berkahwin, perempuan itu, isteri yang telah diceraikan oleh suami pertama tu, dia kena kahwin dengan orang lain. Kemudian bukan setakat kahwin, dia kena mesti berlaku persetubuhan di antara dia dengan suami baru tadi. Kemudian suami baru tu kemudian mungkin tak suka dengan dia, diceraikan. Dia kena melalui tempoh iddah. Lepas tamat tempoh iddah, barulah dia boleh berkahwin semula dengan suami lama. Okey. Ini macam mana? Ini disyaratkan bersetubuh ini kerana nak mengelakkan ada perempuan yang bila mana dia nak kembali semula kepada suami lama, dia berkahwin dengan suami baru tapi dia tak nak layan suami baru. Dia nak kahwin saja, kemudian dia usaha supaya suami baru itu ceraikan dia. Jadi Islam mensyaratkan mesti berlaku perkahwinan sebagai denda pada suami lama kenapa cerai sampai 3 kali, kan? Kemudian mesti berlaku persetubuhan. Selepas itu kalau diceraikan oleh suami baru, tamat tempoh iddah dengan suami baru, barulah dia boleh kembali semula berkahwin dengan suami lama. Ustaz panggil dalam masalah ni, kalau kahwin semula, dia panggil sebagai pengantin baru stok lama. Okey. Baik. Jadi kita telah pun sampai kepada penutup. Sila jawab soalan di bahagian deskripsi, like dan share serta subscribe video ini. Dan dalam bahagian ini Ustaz tidak sediakan yang kita namakan soalan kehebat, kerana soalan kehebat nanti akan ada di video yang terakhir, di bahagian terakhir bagi tajuk ini. Jadi Ustaz sudahi dulu dengan aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.